Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula di dalam slot tuition online Perlis Mengaji untuk mata pelajaran sejarah SPM. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera di rumah masing-masing. Jadi hari ini untuk slot sejarah SPM, saya Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman Berseri Perlis akan membincangkan mengenai dua topik, iaitu topik yang pertama mengenai tajuk-tajuk fokus kertas SPM Sejarah 2 untuk tingkatan 5, untuk sukatan pelajaran tingkatan 5. Manakala slot yang kedua ialah teknik menjawab soalan esei dalam soalan sejarah SPM. Okey, pelajar sudah bersedia semua? Okey, kita teruskan slot untuk hari ini. Okey, untuk kertas 2 SPM sejarah, sama seperti yang slot sebelum ni, kita dah lihat kertas 2 ni wajarannya 50% daripada 100% markah yang diberikan dalam kertas sejarah SPM. Jadi apakah strategi yang perlu pelajar kuasai untuk skor dalam kertas 2 sejarah? Selalunya apabila cikgu tanya kepada pelajar-pelajar cikgu, kertas yang paling mereka bimbang, yang mereka paling takut untuk menghadapi di antara ketiga-tiga kertas ialah kertas 2 untuk subjek sejarah, terutamanya soalan esei. Sebab soalan esei, kalau pelajar tidak tahu fakta dan tidak faham soalan, memang pelajar tidak akan boleh menjawab dengan baik. Jadi hari ini kita akan lihat apakah strategi yang pelajar perlu lakukan untuk menjawab soalan esei sejarah dengan baik. Jadi yang pertama yang perlu pelajar lakukan untuk menghadapi kertas peperiksaan esei sejarah ni ialah yang pertama, kuasai tajuk-tajuk fokus untuk tahun ini. Dan yang kedua ialah kuasai kemahiran menjawab soalan. Jadi kali ini cikgu akan bagi kaedah untuk menjawab soalan esei yang baik. Okey. Jadi hari ini kita akan tengok apakah tema-tema ataupun tajuk-tajuk untuk sukatan mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Jadi kita ada tema 10. Tema 10 iaitu kemunculan dan perkembangan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. Apakah tajuk yang terdapat dalam tema ini? Yang pertama ialah bab 1, kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Cikgu percaya pelajar-pelajar sudah mempelajari bab 1 ini semasa sesi pembelajaran yang lepas. Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, dia terbahagi kepada tajuk subtopik imperialisme, kemudian sistem birokrasi barat dan nasionalisme. Okey, bab yang kedua dalam tema 10 ini ialah nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Bab 2 ni pun cikgu percaya pelajar-pelajar dah mempelajarinya pada sesi pembelajaran di sekolah. Iaitu dia bermula dengan kemunculan tokoh-tokoh pejuang seperti Mat Saleh, Tok Janggut, Mat Kilau, Haji Abdul Rahman Limbung. Cikgu percaya pelajar-pelajar dah belajar dah tajuk ni. Dan kemudian diikuti oleh gerakan Islah, kemudian kemunculan Persatuan-Persatuan Melayu dan juga kesan pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey, tema yang ke-11 ialah pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia yang berdaulat. Tema 11 ni dia fokus kepada pembinaan negara dan bangsa. Jadi dia bermula dengan bab 3, iaitu kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Iaitu pelajar akan mempelajari asas pembinaan negara bangsa yang bermula di Eropah, iaitu di negara Jerman dan Itali.
Kemudian pelajar akan mempelajari juga asas pembinaan negara bangsa daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan kemudian di Madinah dan juga dan kemudian pelajar juga akan mempelajari mengenai sistem perundangan, iaitu seperti Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, sistem Jemaah Menteri Kelantan dan juga sistem demokrasi di Negeri Sembilan. Seterusnya, bab 4 ialah pembinaan negara dan bangsa Malaysia, iaitu bermulanya idea-idea pembinaan negara dan bangsa di Malaysia. Contohnya, British telah memperkenalkan Malayan Union. Kemudian, pengenalan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga kesedaran pembinaan negara bangsa di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, bab 5, pelajar akan mempelajari mengenai pembinaan negara dan bangsa yang merdeka, iaitu persediaan negara kita ke arah kemerdekaan, iaitu bermula dengan sistem ahli, pakatan murni, kemudian pilihan raya, sejarah pilihan raya di negara kita, kemudian penggubalan perlembagaan di negara kita iaitu oleh Suruhanjaya RIP, dan akhirnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian bab 6, pelajar akan mempelajari pengukuhan negara dan bangsa Malaysia, iaitu mengenai sejarah pembentukan negara kita Malaysia, iaitu cadangan-cadangan tokoh-tokoh yang mencadangkan pembinaan negara bangsa Malaysia, sebab apa negara bangsa Malaysia ditubuhkan, dan juga reaksi daripada dalam negeri dan juga negara luar, serta langkah-langkah pembentukan negara kita Malaysia. Seterusnya, bab 7 mengenai sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Dalam bab 7 ni, pelajar akan mempelajari mengenai sistem pemerintahan negara kita yang berasaskan sistem demokrasi berparlimen, iaitu di antara kandungannya ialah mengenai perlembagaan negara, raja berperlembagaan, mengenai sistem badan pemerintah di negara kita, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman, kemudian pilihan raya, serta lambang-lambang yang terdapat yang menjadi lambang simbol negara kita. Kemudian bab 8 mengenai pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Pelajar akan mempelajari bagaimanakah pembangunan ekonomi di negara kita diteruskan oleh kerajaan negara kita pada masa tersebut selepas penjajahan, iaitu pelaksanaan rancangan-rancangan Melaya Pertama, Melaya Kedua dan seterusnya. Dan seterusnya dasar-dasar ekonomi negara. Dan kemudian pelajar juga akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan sistem pendidikan di negara kita yang berusaha mewujudkan perpaduan penduduk berbilang bangsa di negara Malaysia. Dan seterusnya bab 8 juga pelajar akan mempelajari mengenai rukun negara, mengenai wawasan 2020. Dan tema yang terakhir dalam tingkatan 5 yang akan pelajar pelajari ialah tema 12, iaitu Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa, iaitu sumbangan Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Jadi dalam tema 12 ni, bab 9, pelajar akan pelajari mengenai konflik antarabangsa yang berlaku di dunia, iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Dan seterusnya, pelajar juga akan mempelajari apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, OIC, NAM dan Commonwealth. Dan juga pelajar juga akan mempelajari mengenai sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau seperti Pertubuhan ASEAN, ASA, Mafilindo dan lain-lain lagi. Dan tajuk yang terakhir dalam bab 9 ni ialah cabaran masa hadapan. Di antara tajuk yang akan pelajar pelajari ialah globalisasi,
kemudian mengenai K ekonomi, K society dan seterusnya. Okey, itulah dia keseluruhan sukatan pelajaran tingkatan 5 yang akan pelajari pada tahun ini untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jadi, apakah topik fokus kita? Cikgu pada slot yang lepas, cikgu bagi penekanan iaitu cikgu cadangkan pelajar jangan spot soalan. Spot soalan sangat bahaya. Tapi kita perlu fokus tajuk. Kita tengok tajuk apakah yang perlu pelajar bagi keutamaan untuk tahun ini. Contohnya kalau tajuk tu dah keluar tahun lepas kan. Satu sub tajuk tu dah keluar tahun lepas. Jadi kita buat jangkaan pada tahun ni soalan tu takkan keluar lagi lah. Tajuk kecil tu takkan keluar lagi lah. Contohnya tahun lepas keluar sistem ahli. Jadi tahun ni kita buat andaian. Sistem ahli kita letak ke tepi, tapi jangan letak tepi terus, kena belajar juga. Cuma kita lebihkan penekanan tajuk lain. Okey, kalau ikut analisisnya, ini analisis daripada tahun 2010 sampai 2019. Ini bab 1 sampai bab 9. Kalau kita tengok analisis ni, tahun lepas bab yang tak keluar ialah bab 2, bab 4, bab 6. Okey, ada 3 bab. Jadi cuba tengok yang mana yang lebat noh. Bab 9 tiap-tiap tahun mesti keluar soalan. Jadi bab 9 pelajar kalau nak kuasai satu tajuk esei atau satu tajuk struktur, cikgu cadang pelajar boleh kuasai bab 9 lah. Pilih terus bab 9 untuk fokus, untuk beri tumpuan. Okey, jadi kita buat andaian bab fokus untuk tingkatan 5 pada tahun ini ialah untuk sukatan pelajaran tingkatan 5 bab 2, bab 4, bab 6 dan bab 9. Jadi ini bukan soalan spot nah. Ini ialah tajuk fokus, keutamaan. Okey. Mari kita tengok tajuk-tajuk yang kita cadangkan, iaitu bab 1 kita cadangkan imperialisme, sistem birokrasi iaitu di Thailand dan juga nasionalisme di Thailand. Kita fokus Thailand, cikgu cadangkan. Bab 2 cikgu cadangkan faktor pemangkin nasionalisme. Kemudian perjuangan nasionalisme oleh Persatuan Melayu seperti Kesatuan Melayu Muda, Kesatuan Melayu Singapura, Persatuan Sahabat Pena Malaya. Cuba beri fokus. Dan bab 3 ialah kemunculan nasionalisme semasa pendudukan Jepun. Bab 3, cikgu cadangkan konsep negara bangsa, rakyat, perlembagaan dan kerajaan. Kemudian pengasasan negara bangsa Jerman dan Itali. Kemudian, ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka dan prinsip demokrasi negeri 9. Kemudian, bab 4, cikgu cadangkan tajuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kena kuasai sepenuhnya tajuk ni. Kalau keluar soalan macam mana pun, boleh jawab. Bab 5, cikgu cadangkan pelajar-pelajar kuasai tajuk Pakatan Murni, Perikatan dan Rombongan Merdeka dan juga Suruhanjaya RIT. Seterusnya, bab 6, cikgu cadangkan kepada pelajar-pelajar fokus kepada tajuk cadangan ke arah pembentukan Malaysia, langkah-langkah pembentukan Malaysia, Perjanjian Malaysia 1963 dan Suruhanjaya Kobok. Bab 7, cikgu cadangkan kepada pelajar-pelajar ciri-ciri demokrasi berparlimen, lambang-lambang negara iaitu Jata Negara, bendera kebangsaan dan tajuk Badan Perundangan.
Badan perundangan ni ada dua. Dekat, di Malaysia ada dua dewan. Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. Kemudian, bab 8, cikgu cadangkan. Bab 8, pelajar fokuslah kepada tajuk Rancangan Melaya Pertama, Rancangan Melaya Kedua, Rukun Negara, Akta Bahasa Kebangsaan dan Sukma. Sukma ni Sukan Malaysia. Okey. Dan yang terakhir, bab 9, cikgu cadangkan Perang Dunia Kedua, Perang Dingin dan Blok Dunia, Dasar Luar Negara, Dasar Luar Negara Malaysia, dan juga Pertubuhan Commonwealth, OIC. OIC ni adalah Persidangan Negara Islam dan juga ASEAN. Okey, jadi itulah di antara tajuk-tajuk yang kita cadangkan supaya pelajar-pelajar fokus untuk sukatan pelajaran sejarah tingkatan 5 tahun ini. Okey. Kita masuk terus kepada slot yang kedua, iaitu sejarah kertas 2 bahagian B, iaitu soalan esei ataupun karangan. Karangan sejarah ni dia tak sama dengan bahasa Melayu. Kalau karangan bahasa Melayu dia mesti ada pendahuluan, dia mesti ada rumusan. Jadi soalan kertas esei sejarah ni dia berbeza, dia tak perlukan pendahuluan, dia terus menjawab soalan. Okey, apakah bentuk dia? Soalan esei ni, apakah dia punya bentuk? Ada 4 soalan esei. Minta maaf, bukan 4 soalan esei. Ada 7 soalan esei. Pelajar perlu pilih 3 sahaja. Pelajar diberi pilihan, iaitu pilih 3 soalan daripada 7. Dan selalunya daripada 7 soalan tu, 3 soalan daripada sukatan pelajaran tingkatan 4, manakala 4 soalan daripada sukatan pelajaran tingkatan 5. Ada pelajar cikgu, dia suka jawab yang sukatan pelajaran tingkatan 5. Dia suka mengenai tamadun dunia, tamadun Islam. Jadi, bolehkah pelajar tu nak jawab 3 soalan esei tu soalan tingkatan 4? Memang boleh sebab pelajar diberi pilihan. Jadi, pelajar pilihlah soalan yang dia betul-betul kuasai. Pelajar yang betul-betul pelajar kuasai untuk soalan esei ni. Kemudian, untuk setiap satu soalan berjumlah 20 markah. Dan jumlah keseluruhan markah untuk esei ialah 60 markah. Okey. Ini adalah contoh soalan esei. Soalan tahun lepas, SPM 2019. Ada 3 pecahan soalan. 3 pecahan maksudnya ada A, soalan A, ada soalan B, ada soalan C. Cuba lihat soalan ni. Dasar penjajah barat telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk negara-negara di Asia Tenggara. Ketidakpuasan hati ini menyebabkan kebangkitan gerakan nasionalisme. Jadi bila pelajar baca saja soalan ni, pelajar boleh tahu soalan ni soalan daripada bab berapa, tingkatan berapa. Pelajar rasa soalan ni soalan bab berapa, tingkatan berapa. Tengok, dasar penjajah barat menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk negara di Asia Tenggara. Jadi ini adalah soalan bab 1, tingkatan 5. Dan menyebabkan kebangkitan gerakan nasionalisme. Jadi tajuk ni mengenai nasionalisme. Soalan A. Jelaskan gerakan nasionalisme pada tahap awal di Asia Tenggara. 4 markah. Soalan B. Huraikan dasar penjajah barat sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk di Asia Tenggara. 8 markah. Dan soalan C. Soalan C selalunya soalan kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi. Nasionalisme teras perpaduan adalah tema Hari Kebangsaan negara kita yang ke-28. Bagaimanakah nasionalisme boleh memperkukuh perpaduan rakyat?
Jadi ini soalan kebat iaitu 8 markah. Jadi keseluruhan markah ialah 20 markah. Ada satu lagi contoh soalan iaitu dia pecah kepada 4 soalan. Ini soalan SPM 2019 tahun lepas. Globalisasi sudah lama berlaku di peringkat antarabangsa. Namun akhir-akhir ini globalisasi semakin ketara. Jadi soalan ini mengenai globalisasi. Jadi kalau pelajar dah belajar tajuk ni sebenarnya tajuk ni berada pada bab 9 tingkatan 5. Tak belajar lagi lah. Tajuk ni tajuk terakhir dalam tingkatan 5. Jadi pelajar perlu faham apa itu globalisasi. Barulah pelajar boleh jawab soalan ni. Okey, A. 1. Apakah yang anda faham tentang globalisasi? 2 markah. Kemudian dia pecah kepada soalan 2. Mengapakah globalisasi berlaku? 2 markah. Soalan B. Bincangkan kebaikan dan keburukan globalisasi. 8 markah. Kalau soalan macam ni kan, kebaikan dan keburukan. Cikgu cadangkan pelajar bagi kebaikan 4, keburukan 4. Ataupun bagi kebaikan 5, keburukan 5 ataupun lebih lah. Kalau pelajar nak bagi lebih, lagi bagus lah. Sebab kita buat backup, jawapan backup. Okey. Kemudian soalan C, berikut adalah langkah kerajaan untuk menghadapi globalisasi. Mempromosikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, TMK, melancarkan koridor raya multimedia, MSC. Bagaimanakah langkah tersebut boleh memberikan manfaat kepada negara dalam era globalisasi? 8 markah. Ini soalan kebat. Berapa soalan kebat dalam soalan ni, pelajar-pelajar semua? Kalau pelajar kira lah, daripada 20 markah ni, berapa soalan kebat? Sebenarnya soalan kebat daripada soalan ni ialah 16 markah daripada 20. Soalan kebat ni perlukan idea pelajar sendiri. Dia tak perlukan fakta daripada buku teks. Jadi kalau pelajar dia dah faham maksud globalisasi ni, apa maksud globalisasi ya? Pelajar pernah dengar tak perkataan globalisasi? Globalisasi adalah perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan disebabkan oleh perkembangan pesat dalam teknologi maklumat. Macam yang pelajar sedang lalui sekarang ni lah. Ini dia kesan globalisasi. Tapi ini kesan baik lah. Iaitu pelajar tak boleh pergi ke sekolah. Tapi pelajar boleh belajar di rumah. Iaitu dunia dah jadi tanpa sempadan. Boleh belajar walaupun berada di dalam rumah dengan menggunakan kemudahan internet. Gunakan semua media sosial yang pelajar ada seperti apa? Facebook, kan? Grup WhatsApp, grup Telegram, macam-macam yang kita buat sekarang ni. Google Classroom. Ini semua kesan baik globalisasi. Tapi globalisasi juga ada kesan buruk dia. Jadi kalau pelajar yang bijak, yang faham maksud globalisasi ni, cikgu rasa soalan ni lah yang dia akan skor dalam SPM lah. Dia boleh bagi kebaikan, keburukan dan juga manfaat ni maksudnya sama juga dengan kebaikan. Dia boleh jadi jawapan yang sama. Kebaikan dan manfaat. Jawapan yang daripada B ni, kebaikan ni, dia boleh ulang balik dalam C, iaitu manfaat. Jadi ini adalah kebijaksanaan pelajar memilih soalan esei dalam SPM. Ada pelajar dia bijak pilih soalan. Dia tengok soalan ni, oh B dengan C ni memang dia boleh istilahnya goreng. Dia boleh bagi idea dia habis-habisan. Soalan ni lah yang pelajar-pelajar akan skor dalam SPM. Tapi dia kena, syaratnya dia kena faham lah apa maksud globalisasi itu dahulu. Nak sebut payah kan perkataan tu. Globalisasi, dunia tanpa sempadan. Okey, cikgu teruskan. Kategori esei. Kategori esei. Esei pelajar ni, dia boleh dibahagikan kepada 3 kategori ni. Selepas pemeriksaan dilakukan. Iaitu ada esei yang lemah.
Lemah ni maksudnya di antara 0 hingga 8 markah per 20. Ada esei yang sederhana, pelajar dapat 9 hingga 17 markah. Ada esei yang cemerlang, kita kategorikan sebagai cemerlang, iaitu pelajar dapat markah di antara 18 hingga 20 markah. Apakah ciri-ciri esei yang lemah yang kita dapati? Iaitu yang pertama, pelajar tidak faham soalan dan kehendak soalan. Dia baca soalan tu, dia tak faham. Jawapan yang diberikan kurang dan tidak menepati kehendak markah. Maksudnya macam kalau soalan perlukan 8 markah, dia cuma bagi 1 jawapan saja, 2 jawapan saja. Jadi jawapan dia kurang dan tidak menepati kehendak markah. Terdapat jawapan yang mempunyai kesalahan teknikal. Nanti depan ni cikgu akan terangkan apakah kesalahan teknikal yang terdapat dalam menjawab soalan esei. Ayat yang susah untuk difahami. Ada jawapan pelajar ni, cikgu periksa pun dia tak faham. Pelajar nak apa maksud yang ayat yang dia tulis tu. Ayat dia panjang-panjang sangat, pusing-pusing. Dia menggunakan ayat yang susah untuk difahami oleh pemeriksa ataupun cikgu. Kemudian, pelajar yang sederhana ni dia lebih baik daripada pelajar lemah lah. Dia faham soalan, kehendak soalan. Dia tidak ada kesalahan teknikal. Ayat yang diberi mudah difahami. Tetapi, jawapan yang diberi itu tidak menepati kehendak markah. Macam cikgu sebut tadi lah. Contohnya pelajar, dia nak 8 markah, tapi pelajar cuma bagi 1 atau 2 jawapan sahaja. Jadi dia tidak menepati kehendak markah. Dan pelajar yang cemerlang ni hebatlah. Markah dia 18 hingga 20. Dia faham kehendak soalan. Dia mengemukakan jawapan melebihi kehendak markah. Orang nak 8, dia bagi 12. Dia bagi 14. Ada pelajar yang kebatnya perlukan 8 markah saja. Tapi pelajar bagi sampai 20. Memang sangat bagus. Dan tidak ada kesalahan teknikal. Ayat yang mudah difahami. Okey. Bagaimanakah cara hendak menulis esei sejarah yang baik? Okey. Yang pertama, pelajar perlu kenali kata tugas dalam soalan esei. Kata tugas yang selalu digunakan dalam soalan esei ialah yang pertama, jelaskan, terangkan, bincangkan, ceritakan, buktikan. Semua kata tugas ni memerlukan jawapan yang perlukan fakta dan huraian. Kalau soalan bermula dengan bagaimanakah, jadi jawapannya memerlukan cara. Kalau soalan bandingkan, pelajar perlu buat perbandingan. Sama ada perbandingan itu sama atau berbeza. Kalau soalan bezakan, pelajar perlu berikan perbezaan. Kalau soalan tanya, mengapakah, pelajar perlu beri sebab. Dan kalau soalan sejauh manakah, pelajar perlu beri, dia sejauh manakah ni, dia sama maksud dengan bagaimana. Bagaimana. Okey, cikgu teruskan. Kuasai kemahiran menulis esei. Okey, dalam mata pelajaran sejarah, dalam slot yang sebelum ni, cikgu pernah maklumkan, iaitu dalam subjek sejarah, dia ada perkataan fakta, dia ada perkataan huraian dan juga contoh dalam satu ayat. Okey, contohnya, fakta tu dia adalah isi penting. Contoh isi penting ialah faktor berlaku imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara. Jadi keistimewaan Asia Tenggara tu ialah isi penting atau fakta. Huraian adalah isi yang menceritakan tentang isi penting. Huraian dia hurai tentang isi penting, iaitu mempunyai kedudukan yang strategik. Faktor berlaku imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara. Keistimewaan Asia Tenggara ialah isi penting, iaitu mempunyai kedudukan yang strategik ialah huraian. Contohnya terletak di antara negara China dan India. Antara negara China dan India ialah contoh. Jadi ayat pelajar ni, ayat jawapannya ada fakta, ada huraian,
ada contoh. Tetapi sama seperti struktur, ada 3 cara untuk menulis ayat dalam esei. Sama ada pelajar nak gunakan cara 1. Cara 1 ialah fakta, campur huraian, campur contoh dalam satu ayat. Cara kedua ialah pelajar dia tak mau bagi contoh. Dia tak ada contoh. Dia boleh bagi fakta, campur huraian. Boleh tambah lagi campur huraian dalam satu ayat. Kemudian cara yang ketiga, pelajar tak mau bagi huraian. Dia cuma, pelajar ni dia menghafal fakta sahaja. Dia fakta sahaja. Boleh tak dia nak bagi fakta semua? Boleh. Iaitu fakta, campur fakta. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama ialah fakta, campur huraian, campur contoh. Soalannya ialah, jelaskan faktor berlaku kegiatan imperialisme barat di Asia Tenggara. Jadi cara yang pertama, fakta, campur huraian, campur contoh. Faktor berlaku imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara. Ini ialah fakta. Iaitu mempunyai kedudukan yang strategik. Ini ialah huraian. Contohnya terletak antara negara China dan India. Ini ialah contoh. Jadi pelajar ni dapat 3 markah dalam satu ayat. Contoh yang kedua, cara kedua ialah fakta campur huraian. Iaitu faktor berlaku imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara. Ini ialah fakta. Iaitu mempunyai kedudukan yang strategik. Ini ialah huraian. Dan mempunyai tanah yang subur. Ini ialah huraian. Jadi pelajar ni juga dapat 3 markah dalam satu ayat. Dan cara yang ketiga ialah fakta, campur fakta. Faktor berlakunya imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara. Ini ialah fakta. Dan berlakunya revolusi industri di Eropah. Ini juga fakta. Selain itu, perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan. Ini juga ialah fakta. Jadi, pelajar ni juga dapat 3 markah. Tapi dalam 2 ayat. Fakta. Ini ayat lain. Dia gunakan kata hubung. Selain itu, tetapi fakta campur fakta ni dia ada syarat untuk tulisnya. Pelajar ini pantang larang lah. Tidak digalakkan pelajar tulis seperti ini. Seperti ini tak boleh lah. Faktor berlakunya imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara, revolusi industri, perkembangan sistem pengangkutan, slogan beban orang putih. Cara ni tak digalakkan. Kemungkinan pelajar akan dipotong markah untuk setiap satu isi ni. Contohnya revolusi dia bagi setengah markah. Perkembangan sistem pengangkutan dia akan bagi setengah markah saja. Jadi pelajar tak akan capai markah maksima sebab dia akan dipotong markah. Jadi cadangan jawapannya ialah gantikan koma dengan kata hubung. Faktor berlakunya imperialisme di Asia Tenggara ialah keistimewaan Asia Tenggara dan revolusi perindustrian. Faktor seterusnya ialah perkembangan sistem pengangkutan dan penggunaan slogan beban orang putih. Jadi gantikan tanda koma dengan perkataan dan. Cikgu harap pelajar faham apa yang diberi penerangan ni. Okey. Kemudian, bagaimana hendak menghasilkan esei sejarah yang baik? Yang pertama, mestilah syarat yang utama ialah penguasaan fakta. Sejarah dia tak boleh lari daripada penguasaan fakta. Mesti kuasai fakta. Memahami kehendak soalan. Mula-mula dapat soalan tu, pelajar mestilah bertenang. Garis dulu kehendak soalan dan faham apa maksud soalan tersebut.
Kemudian barulah pelajar tengok markah bagi setiap pecahan tu. Supaya pelajar boleh tahu setakat mana dia nak bagi isi tu setakat mana. Kalau 8 markah dia kena bagi berapa? 8 atau lebih. Kemudian langkah yang seterusnya ialah buat rangka jawapan. Pelajar faham rangka jawapan? Pelajar boleh contoh sikit dekat tepi kan, isi-isi penting yang pelajar ingat mengenai soalan tu. Sebab apa kita perlu buat rangka jawapan? Supaya jawapan kita lebih tersusun dan jawapan tidak berulang dan memudahkan pelajar ingat fakta. Jadi buat rangka jawapan sangat penting dalam menjawab soalan esei. Dan pelajar juga digalakkan buat perenggan. Cikgu tak kata diwajibkan, digalakkan supaya esei kita tu lebih tersusun mengikut perenggan. Dan boleh gunakan penanda wacana. Penanda wacana ni seperti selain itu, di samping itu, seterusnya, untuk menghubungkan satu perenggan dengan perenggan yang seterusnya. Dan kalau pelajar tak mahu guna penanda wacana, pelajar boleh gunakan ayat seperti ini. Faktor yang pertama ialah, kemudian diteruskan dengan faktor yang kedua ialah, faktor yang ketiga ialah boleh dibenarkan untuk menjawab soalan esei sejarah. Dan ini juga akan memudahkan pemeriksa lah. Sebab pemeriksa boleh tahu berapa ada faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga. Ini satu lagi cara untuk jawab soalan esei. Okey, biasakan buat rangka jawapan. Ini contoh rangka jawapan lah. Soalannya faktor imperialisme di Asia Tenggara, 8 markah kan. Jadi pelajar pun fikirlah apa faktor imperialisme di Asia Tenggara. Keistimewaan Asia Tenggara. Apa keistimewaan Asia Tenggara? Pelajar keluarkan pula huraian dia. Kedudukan strategik, tanah subur, banyak bahan mentah, pasaran luas. Ini satu perenggan. Tulis dalam satu perenggan. Perenggan kedua pula, apa faktor imperialisme di Asia Tenggara? Revolusi industri di Eropah. Apa huraian dia? Perlukan bahan mentah secara berterusan. Tempat untuk memasarkan barangan. Ini perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga pula, isi yang ketiga, kemajuan sistem pengangkutan. Ini isi penting, fakta. Kemudian huraiannya ialah penciptaan kapal berkuasa wak, membawa muatan lebih banyak, menjimatkan kos. Jadi inilah contoh rangka. Tapi tak perlulah tulis elok-elok, cuma ambil masa dalam 2 minit, 3 minit sebelum pelajar memulakan menulis esei. Jadi cikgu bagi cadangan lah kepada pelajar supaya buat rangka jawapan supaya pelajar dapat menulis esei yang baik. Okey. Kemudian tidak boleh buat tanda sempang. Dalam esei sejarah, pantang larangnya tak boleh buat tanda sempang atau nombor atau sebarang tanda. Contoh, kedudukan strategik dia buat sempang. Mempunyai bahan mentah. Yang ni memang pantang larang lah. Kalau ayat tak lengkap macam ni, dia akan potong separuh markah lah untuk setiap satu isi. Contoh yang kedua, dia letak nombor. 1 Roman, 2 Roman. Ini pun tak boleh. Contoh 3, dia letak tanda titik. Dia buat bentuk love ke, macam-macam bintang lah. Tak boleh dalam menjawab soalan esei sejarah. Ini akan, kalau ayat tak lengkap, pelajar tersebut akan dipotong markah untuk setiap satu ayat lah. Okey. Tidak boleh jawab bentuk jadual. Ada pelajar dia buat jadual. Contoh soalan. Bandingkan gerakan nasionalisme tahap pertama dengan tahap kedua. Dia pun buat jadual. Tahap pertama tidak berorganisasi. Sederhana. Tahap kedua berorganisasi. Radikal. Jawapan dalam bentuk jadual tidak dibenarkan dalam esei sejarah. Kalau pelajar jawab macam ni, dia akan dipotong setengah markah bagi setiap satu isi ni sebab ayatnya tidak lengkap. Jadi pelajar perlu ketahuilah kesalahan-kesalahan teknikal yang tak boleh dibuat dalam esei sejarah. Sebab ini akan merugikan pelajar. Pelajar akan dipotong markah. Bayangkan,
pelajar dah jawab dengan betul dah. Jawapan isi dia memang betul. Tetapi tiba-tiba kena potong markah kerana kesalahan teknikal. Jadi itu dia. Ya? Ayat esei mesti lengkap, iaitu ada subjek dan predikat. Macam mana nak pastikan ada subjek dan predikat? Contoh soalan. Jelaskan kesan imperialisme terhadap negara yang dijajah. Dia nak kesan imperialisme. Ini contoh jawapan yang tidak ada subjek. Dia mula ayat dengan memperkenal sistem birokrasi, titik. Undang-undang barat, titik. Jawatan Gubernur Jeneral, titik. Mewujudkan biro atau jabatan. Ini contoh ayat yang tidak lengkap. Jadi kita cadangkan kepada pelajar untuk mula jawab soalan esei, ambil ayat daripada soalan. Contohnya, kesan imperialisme terhadap negara yang dijajah ialah British memperkenalkan sistem birokrasi barat, titik. Selain itu, British memperkenalkan undang-undang barat. Jadi ayat itu lengkap dan diberi markah penuh. Okey, jadi pelajar kena biasa-biasakan dengan kebiasaan ni lah, menulis ayat yang lengkap dalam subjek sejarah, dalam menjawab soalan esei sejarah. Okey, menjawab soalan kebat dengan baik dan memenuhi kehendak markah. Soalan kebat dalam setiap satu soalan esei selalunya 8 markah. Tetapi kadang-kadang dia jadi 16 markah. Inilah peluang yang sepatutnya pelajar-pelajar rebut, terutamanya pelajar yang suka, yang banyak idea, yang suka tulis banyak-banyak, panjang-panjang, idea dia banyak. Jadi cuba pilih soalan esei tu yang memberi kemungkinan untuk pelajar dapat markah yang banyak, terutamanya daripada soalan kebat. Jawab dalam bentuk perenggan. Dia sama seperti menjawab soalan esei tadilah. Contoh soalan kebat ialah bagaimanakah nasionalisme boleh memperkukuh perpaduan rakyat. Ini 8 markah. Jadi contoh jawapannya, cikgu bagi satu perenggan saja. Iaitu nasionalisme boleh memperkukuh perpaduan rakyat melalui cara membangkitkan nasionalisme, membangkitkan semangat memelihara tanah air yang menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Iaitu menaikkan semangat menentang penjajah dan masyarakat bekerjasama antara satu sama lain. Okey, tajuk kebat ni cikgu akan huraikan. Cikgu akan terangkan pada slot yang seterusnya nanti. Bagaimana menjawab soalan kebat dengan baik. Okey, ini contohlah perenggan pertama. Ni bentuk jawapan kamu buat dalam bentuk perenggan. Mula dengan ambil ayat daripada soalan, masukkan jawapan, 3 jawapan. Perenggan kedua mula dengan pendanda wacana. Masukkan 3 jawapan dan seterusnya sampailah kalau 8 markah nak buat berapa perenggan. Cikgu cadangkan 4 perenggan. Satu perenggan ada 3 markah. 3 kali 4, 12. Jadi pelajar dah beri jawapan lebih daripada kehendak markah. Yang ni yang cikgu terang tadi. Kebijaksanaan memilih soalan. Pelajar perlu pilih soalan yang dapat memberikan pelajar peluang markah yang banyak. Macam ni pelajar, tadi cikgu dah bincang dah soalan globalisasi ni. Jadi soalan ni kebatnya 16 markah. Jadi kalau pelajar faham apa maksud globalisasi, memang dia akan dapat, kebat dia ni dia akan dapat 16 markah. Sebab soalannya sangat mudah. Apa kebaikan? Apa keburukan? Yang ni saja 8 markah dah. Kemudian manfaat ni sama dengan kebaikan. Kalau pelajar pilih soalan ni dan dia faham maksud globalisasi, insya-Allah dia akan dapat markah 16 ke atas. Okey. Kemudian ini soalan penyata razak Penyata razak ni pelajar tengok, oh, tak baca tajuk ni macam mana. Tapi kalau pelajar tengok soalan kebat dia, ini soalan kebat dia mengapakah perpaduan negara difokuskan dalam penyata razak? 8 markah. Wah, kalau tengok soalan ni, macam mana ni? Sebenarnya soalan ni ditanya mengenai kepentingan perpaduan. Apa kepentingan perpaduan kepada rakyat negara kita? Negara kita akan menjadi aman, negara kita akan maju, ekonomi negara kita akan meningkat. Jawapan dia mudah aja kan? Tapi bila tengok soalan ni kita rasa, oh, tak baca pun penyata razak, oh, tak mau jawab lah. Sebenarnya soalan B ni pun dah soalan kebat dah. Dan soalan C pun
Mengapakah kerajaan fokus kepada matlamat nak wujudkan apa? Sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa kini kan. Ini soalan kebat juga. Apakah kepentingan sains dan teknologi kepada masyarakat? Sebab apa kerajaan fokus? Mungkin pelajar boleh jawab apa? Supaya dapat memajukan negara kita akan dapat bersaing dengan negara lain di peringkat antarabangsa, dapat melahirkan golongan yang inovatif dan kreatif di kalangan masyarakat. Jadi soalan ni pun adalah soalan yang nampak susah, tapi sebenarnya dia boleh memberi markah yang banyak kepada pelajar. Sebab itulah pesanan cikgu kepada pelajar, baca dan faham soalan betul-betul. A, B, C. Baca betul-betul, faham. Tengok, adakah kemungkinan untuk pelajar dapat markah daripada soalan tersebut. Okey, dan tulis ayat yang mudah difahami pemeriksa serta jaga tulisan. Jaga tulisan ni maksudnya janganlah tulisan tu terlalu halus, lebih halus daripada semut sampai pemeriksa terpaksa ambil kanta, tengok kertas jawapan, tu dia. Dah lah pakai kacamata tebal dah. Tiba-tiba tengok jawapan halus. Jadi kita cadangkan pelajar perbaikilah tulisan yang halus-halus tu. Besarkan sikit tulisan pelajar. Okey, cikgu ambil peluang ni untuk ulang kaji satu tajuk tingkatan 5 yang pelajar dah pelajari, dan tajuk ni di antara tajuk fokus lah untuk tahun ni, iaitu sistem birokrasi barat di Thailand dan juga nasionalisme di Thailand. Ini soalan daripada bab 1 tingkatan 5. Okey. Apakah sebab Thailand ni sangat istimewa di antara negara-negara lain di Asia Tenggara? Cikgu rasa pelajar boleh jawab semua. Apa keistimewaan Thailand? Sebab Thailand tak pernah dijajah oleh mana-mana negara di Asia Tenggara. Thailand lah satu-satunya negara yang tak pernah dijajah. Sebab apa negara Thailand ni berjaya mengekalkan kemerdekaan negara dia? Salah satu sebabnya ialah kebijaksanaan rajanya, iaitu apa nama raja Thailand? Yang pertama Raja Mongkut dan yang kedua Raja Chulalongkorn. Apa yang Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn buat ialah baginda sendiri telah memperkenalkan sistem birokrasi barat di Thailand. Dia bawa sendiri sistem birokrasi barat tu ke Thailand. Apa yang Raja Mongkut buat? Dia telah memperkenalkan sendiri sistem birokrasi barat, iaitu Raja Mongkut telah melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai pelbagai jabatan dan juga melatih pegawai tempatan. Kemudian Raja Mongkut telah membawa penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari negara Britain. Dan Raja Mongkut telah membawa penasihat kastam dari Amerika Syarikat dan penasihat tentera dari Perancis. Ini yang dibuat oleh Raja Mongkut. Raja Chulalongkorn. Apakah yang Raja Chulalongkorn telah buat? Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan 3 perkara, iaitu Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Juru audit dibawa dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Dan Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan raja berperlembagaan, memperkenalkan raja menggantikan raja berkuasa mutlak. Okey, apakah Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi? Apa tugas dia? Tugas Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi ialah badan penasihat raja dalam pentadbiran negara. Dan Kabinet Menteri terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan barat yang tugasnya mengetuai kementerian. Okey. Dan tajuk yang kedua ialah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, iaitu Thailand. Dia ada 2 tahap. Walaupun Thailand tak pernah dijajah, tapi muncul juga semangat nasionalisme. Sebab apa? Tahap pertama, dia tidak bersifat anti penjajah sebab dia tak pernah dijajah. Iaitu rakyat dia gelisah terhadap penguasaan politik
kerabat diraja. Raja masuk campur dalam politik. Mereka menentang raja berkuasa mutlak, iaitu raja berkuasa penuh. Kemudian rakyat Thailand mendapat pendidikan barat dan mereka didedahkan dengan fahaman liberal. Liberal ni fahaman yang terbuka, berfikiran terbuka. Sistem demokrasi, mereka tahu mengenai sistem demokrasi dan juga raja berperlembagaan. Jadi golongan cerdik pandai Thailand ni dia didedahkan dengan pendidikan barat. Kemudian kelemahan sistem pentadbiran di Thailand, iaitu rajanya yang bersikap boros. Apa nama raja Thailand yang bersikap boros tu? Namanya ialah Raja Vajirabut. Dan kemudian parti rakyat telah melancarkan revolusi Thai dan menamatkan sistem raja berkuasa mutlak dan digantikan dengan raja berperlembagaan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, disebabkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Orang Cina dan kapitalis barat menguasai ekonomi Thailand. Jadi apakah langkah yang dilakukan oleh Perdana Menterinya, iaitu Pibul Songgram? Dia telah meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi orang Cina. Sekolah dan akhbar Cina dibubarkan. Penduduk pribumi, penduduk tempatan digalakkan terlibat dalam aktiviti ekonomi. Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanyalah untuk penganut agama Buddha. Dan nama Siam ditukar kepada Thailand. Thailand maksudnya tanah bebas. Dan Thailand telah bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, menyebabkan dia berjaya mendapatkan semula wilayahnya di Indochina dan Tanah Melayu hasil kerjasama dengan Jepun. Okey, jadi kita lihat soalannya. Ini contoh soalan esei lah. Jelaskan peranan tokoh berikut dalam mengekalkan kemerdekaan negara Thailand. Raja Mongkut 2 markah, Raja Chulalongkorn 2 markah. Mengapakah gerakan nasionalisme muncul di Thailand walaupun tidak pernah dijajah? 8 markah. C. Kedaulatan negara sangat penting kepada sesebuah negara. Jelaskan. 8 markah. Jadi kita tengok di sini. Soalan kebat 8 markah sahajalah. Soalan C tu. Okey, macam mana nak jawab? Ini contoh jawapan cikgu bagi. Peranan Raja Mongkut ialah melantik 80 orang penasihat barat. Okey, melantik 80 orang penasihat barat, mengetuai pelbagai jabatan, melatih pegawai tempatan. Seterusnya, baginda membawa penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain. Okey, itu dah dapat berapa markah dah? Dekat satu tu dia dapat 4 markah dah, lebih daripada 2. Peranan Raja Chulalongkorn ialah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Selain itu, baginda melantik juru audit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaraan negara. Ini dia dapat 3 markah. Jadi pelajar ni dapat markah maksimal lah. 2 markah, 2 markah. Dan soalan B, mengapakah gerakan nasionalisme muncul di Thailand walaupun tidak pernah dijajah? Okey, gerakan nasionalisme muncul di Thailand walaupun tidak pernah dijajah kerana kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja. 1 markah. Dan penentangan rakyat terhadap sistem raja berkuasa mutlak. Ini 1 markah. Faktor seterusnya ialah pendidikan barat mendedahkan fahaman liberal. 1 markah. Sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan pada golongan intelek Thailand. Seterusnya ialah kelemahan sistem pentadbiran. 1 markah. Iaitu sikap boros Raja Vajirabut. Raja Vajirabut 1 markah. Di samping itu, Parti Rakyat melancarkan revolusi Thai 1 markah pada tahun 1932 dan menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. Jadi calon ni dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 markah. Betul-betul 8 markah lah. Dan soalan C. Kedaulatan negara sangat penting kepada sesebuah negara. Jelaskan 8 markah. Jadi apa kehendak soalan dia? Kepentingan kedaulatan negara. Kedaulatan ni maksudnya kemerdekaan negara. Okey, jadi pelajar jawab. Kedaulatan negara sangat penting kepada sesebuah negara, iaitu negara kita akan bebas daripada cengkaman penjajah dan dapat menjaga keselamatan penduduk negara kita. Seterusnya, keamanan negara kita akan terpelihara. Okey, 3 markah. Di samping itu,
keharmonian rakyat negara kita akan terpelihara keharmonian serta menjamin perpaduan di kalangan rakyat perpaduan. Keadaan ini akan membantu dan menjamin pembentukan negara yang berwawasan. Menjamin pembentukan negara berwawasan, satu markah lagi. 6 markah sepatutnya di situ. Seterusnya, imej negara kita akan terpelihara. Imej negara menyebabkan ekonomi negara dapat dimajukan. Ekonomi. Kedaulatan negara akan menggalakkan kemasukan pelabur asing. Menggalakkan kemasukan pelabur asing yang yakin terhadap kestabilan politik di negara kita. Okey, jadi calon ni dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia dapat 10. Dia nak 8, pelajar boleh bagi 10. Jadi sangat baguslah. Lebih daripada kehendak markah. Okey, jadi itulah dia sahaja. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi pelajar-pelajar, cikgu nasihatkan semasa cuti PKP yang telah dilanjutkan ini sehingga 28 Mei kan. Cikgu cadangkan pelajar teruskan pembelajaran dari rumah. Ikutlah sesi pembelajaran yang cikgu-cikgu akan berikan dan juga ikutilah slot tuition online ni yang akan diteruskan selepas ini. Dan selepas ni kita akan bagi penekanan lebih kepada tajuk-tajuk yang pelajar tidak pelajari lagi lah. Jadi dan cikgu cadangkan semasa di rumah ni dalam masa cuti PKP ni, pelajar buatlah ulang kaji daripada soalan-soalan yang pelajar dapati daripada grup-grup WhatsApp dan Telegram yang pelajar ikutilah. Sekarang ni banyak sungguhlah grup WhatsApp dan Telegram, pelajar pun boleh tengok dekat YouTube, banyak video-video yang cikgu hasilkan untuk memberikan lebih untuk mengajar pelajar-pelajar semasa cuti PKP ni. Okey, jadi setakat itu saja slot cikgu untuk hari ini. Jadi pesanan cikgu sebelum cikgu akhiri slot hari ini, stay at home, duduk di rumah, hapus COVID-19, thank you frontliners dan juga #Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih.